fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, menerusi tajuk video ini sudah pasti mengejutkan, menggemparkan kepada pendengar hari ini. Ini pasti satu keputusan yang mengerikan, di mana kita dapat tahu Tun Daim Zainuddin berkaitan dengan isu Menara Ilham, berkaitan dengan isu pengisytiharan harta, dan pada akhirnya saudara-saudara, ini keadaan terkini Tun Daim Zainuddin yang saya boleh katakan dalam keadaan yang amat memilukan. Nah, kita berdoa yang baik-baik saja untuk semua kepemimpinan politik di Malaysia ini. Saudara-saudara, dalam satu artikel berkongsi daripada Malaysia Kini, keadaan terkini Tun Daim Zainuddin. Dan bagi saya ini pasti satu duka cita besar juga untuk rakan sekutu Tun Daim Zainuddin, khususnya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Satu artikel daripada Malaysia Kini, tak perlu syarat jaminan tambahan. Daim buta sebelah mata. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Azura Alwi, membenarkan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang mengaku tidak bersalah atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan akaun bank miliknya diikat jamin dengan jaminan wang jaminan RM280K ataupun 280.000. Dia bagaimanapun menolak permohonan timbalan pendakwa raya, mencadangkan yaitu Wan Shahrudin Wan Ladin yang mencadangkan Daim diikat jamin di antara RM250.000 dan RM500.000 dengan seorang penjamin. Pihak pendakwaan juga memohon bekas Menteri Kewangan, bekas Menteri Kanan itu dikenakan syarat tambahan, yaitu melaporkan diri di pejabat SPRM Putrajaya sebulan sekali, selain menyerahkan pasport kepada mahkamah. Wan Shahrudin juga memohon supaya mahkamah mengeluarkan nasihat supaya semua pihak tidak memberikan sebarang komen mengenai kes berkenaan selepas ini. Kami faham rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk bersuara, namun ada had yang perlu dipatuhi. Kenyataan yang dibuat selepas kes dipertuduhkan akan memprejudiskan kes kelak. Ia bukan suatu perintah larangan atau gag order, tetapi lebih kepada nasihat daripada mahkamah supaya tertuduh tidak membuat ulasan sehingga kes ini selesai. Bagaimanapun, barisan peguam bela Daim yang diketuai oleh M. Puravalan membantah. Katanya mahkamah tidak perlu mengenakan syarat tambahan berdasarkan kesihatan anak guamnya yang mustahil menggunakan pasport bagi membuat perjalanan jauh. Yang Arif boleh lihat keadaannya yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda. Dia adalah pesakit buah pinggang dan pernah diserang angin ahmar, malah sebelah matanya sudah dikeluarkan kerana dijangkiti kuman, katanya. Peguam itu juga membantah syarat tambahan supaya Daim dikehendaki melaporkan diri ke pejabat SPRM di Putrajaya. Azura kemudian membenarkan bekas bendahari UMNO itu diikat jamin dengan RM280.000 dan tidak mengenakan syarat jaminan tambahan selepas menimbangkan keadaan kesihatan bekas menteri itu. Daim yang hadir memakai sut hitam dan berkerusi roda dibenarkan berada di luar kandang tertuduh sepanjang proses pertuduhan. Dia yang memegang jawatan dalam kabinet pimpinan Dr. Mahathir didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Akta 694 bertarik 8 November 2023. Dia didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009, Akta 694, yang boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun dan boleh didenda tidak melebihi RM100.000 jika sabit kesalahan.
Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Ini pasti satu kejutan untuk Tun Daim Zainuddin, kroninya, rakan sekutunya, dan juga kepada Tun Dr. Mahathir, yaitu rakan sekutu rapat Tun Daim Zainuddin. Nah, Anda boleh komen di bawah apa komen Anda. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu lagi isu hangat yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Daim Zainuddin didakwa, dan Daim Zainuddin yang saya boleh kata dalam keadaan yang amat bahaya sekiranya beliau akan disabitkan bersalah. Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan pengisytiharan harta Tun Daim Zainuddin. Ini ada satu perkongsian ataupun satu maklumat yang saya dapat daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Inilah senarai harta Tun Daim yang menyebabkannya diheret ke mahkamah. Nah, ini sudah pasti satu maklumat yang ramai nantikan. Kenapa sampai Daim Zainuddin diheretkan di mahkamah? Inilah senarai harta Tun Daim. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin didakwa di mahkamah mengikut Section 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 kerana gagal mematuhi notis SPRM berkaitan pengisytiharan harta. Kesalahan di bawah akta tersebut memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda hingga Rm100.000 jika sabit kesalahan. Tun Daim didakwa gagal mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Berikut adalah senarai 71 harta yang gagal diisytiharkan itu. Kita dapat lihat di dalam satu daripada Syahabuddin Husin. Ini adalah senarai account bank nomor 1 Amanah Saham Nasional Berhad dan ASN ataupun Amanah Saham Nasional. Kenderaan pula Mercedes-Benz, Jaguar, Mercedes-Benz dan Rolls-Royce, dan ada beberapa lagi jenis Mercedes-Benz. Seterusnya, jenis kereta yang lain adalah Austin Morris, Ford Perfect. Manakala syarikat pula Ibu Kota Development Sdn Berhad, Maya Seni Holding Sdn Berhad, Menara Ampang Sdn Berhad, Dream Cruiser Sdn Berhad, Land Belt Corporation Sdn Berhad, Kenari Teliti Sdn Berhad, FNQ Advanced Material Kota Tanduk Development Sdn Berhad, Alun-Alun Resort, Dasar Seroja Gaijentik Promotion, Jupiter Alliance Inayat Realty, Swasa Urus, Avilion Berhad, Meridian Heaven, Avilion Vista Hotel, West Access Sdn Berhad, Fortune Valley, Reliance Ecom Admiral Marina, Golden Envoy, dan banyak lagi teman-teman dan Anda boleh lihat dalam artikel Syahabuddin Husin. Manakala untuk hartanah pula, ada beberapa senarai di sini disenaraikan di dalam artikel ini. Untuk hartanah sehingga lebih daripada 20 senarai. Nah, saudara-saudara, Anda boleh lihat senarai penuh melalui Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Nah, inilah senarai harta yang dinyatakan tidak diisytiharkan oleh Daim Zainuddin. Wah, kalau begitu banyak harta yang tidak diisytiharkan, sudah pasti menimbulkan keraguan ataupun kecurigaan. Nah, sudah pasti ini perlu disiasat. Dan pada akhirnya, menurut Syahabuddin, inilah senarai harta Tun Daim yang menyebabkannya diheret ke mahkamah. Nah, saudara-saudara, kalau benar Tun Daim Zainuddin didapati bersalah, apakah akan berlaku kepada harta yang disenaraikan sebentar tadi di dalam Syahabuddin Husin? Nah, saudara-saudara, apapun kita harap semua ini ada penyelesaian yang terbaik lah. Teruskan saja di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.